Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, kita mula bersedia untuk masuk ke satu lagi majlis ilmu pada malam ini. Kemungkinan sebahagian besar daripada anda tak pernah kena tinnitus atau setengah orang kata tinnitus, tapi tak kisah sebutan tu, yang penting you faham apa dia tinnitus ni. Dan malam ni saya akan cuba kupaskan untuk anda, sebab ada request. Anda perasan tak, 3 hari ke 4 hari lepas saya menanyakan kepada anda sekalian apakah topik-topik yang anda suka saya cuba kupaskan dengan lebih lanjut, sebab mungkin you sendiri melalui penyakit itu, ataupun adik-beradik you, ataupun you memang nak ataupun ingin tahu, ingin belajar. Boleh? Apapun yang penting ialah sebelum kena, kalau you dapat tahu lagi bagus, sebab you dapat kuasa berilmu. Kalau terjadi, sekurang-kurangnya awal-awal lagi you dah dapat tahu. Betul? Baik, semua dah masuk. Kalau belum, tolong tekan share sekejap, tekan like, love, dan kalau boleh subscribe terus supaya saya dapat bagi notifikasi pada anda setiap kali saya keluar. Buat masa kini masih lagi sempat saya buat hampir setiap malam, tetapi ada waktu yang saya bagi kepada asisten saya, Dr. Azam. Tak lama lagi Dr. Asima, saya tengah training beliau untuk cuba ambil alih supaya saya pula dapat beristirahat. Tapi saya tak ada komplain, sebab saya tahu ada manfaat yang boleh saya kongsi pada anda. Malam ni ceritanya ialah tinnitus. Siapa pernah dengar tinnitus angkat tangan, ataupun siapa pernah kena tinnitus? Saya pun, bukan saya saja, bahkan kita semua ada sesekali kena, yang beberapa saat tu kan dia berdesing tu kan, berdengung tu. Ramai orang kena, tetapi yang kita nak cerita ni lebih pada 5-6 saat ni. Kalau takat 5-6 saat tu taklah menakutkan sangat ya. Ada mereka tu yang sampai berminit-minit, ada setengah tu sampai lebih pada menjangkaui lebih daripada 1 jam. Itu berarti you kena dengar cerita saya pada malam ni, mana tahu kita boleh bantu. Dan kalau lebih daripada 24 jam sampai seminggu 2 tak mau hilang-hilang juga, itu amat memerlukan ENT specialist untuk melihat apa dan membuat pemeriksaan sebenarnya, apa sebenarnya yang berlaku. Boleh? Sehinggakan kita kena, kalau perlu, buat hearing test, buat pemeriksaan pendengaran, buat audiometri, macam-macam metri lagi lah. Okay. Kadang-kadang sampai dia orang tu nak bagi alat pembantu dengar pula. Sabar dulu, okay. Kalau selagi mana you belum lagi pekak, belum lagi tuli, you masih lagi ada peluang untuk mendengar cerita saya dan kita bantu. Baik, ini dia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tinnitus, ataupun orang kata secara kampung berdesing atau berdengungnya telinga ni, adalah satu condition, satu suasana di mana anda punya persepsi tentang sound, tentang suara tu, anda boleh dengar dia kadang-kadang macam orang jerang air. Dia bunyi menggelegak pun ada kadang-kadang bunyi macam nyamuk masuk, okey, tak berhenti-henti nyamuk tu. Ada macam cengkerik pun ada macam air terjun, ada yang macam air menitis pun ada macam angin, deruan ombak. Oh, jangan main. Ada kadang-kadang macam daun jatuh. Dia, pendek cerita, dia mengganggu lah, okey. Dan sound system ni yang you dengar ni, sampai berdesing-desing, berdengung-dengung tu, you saja yang dengar. Orang sebelah you tak dengar, satu rumah tak dengar, you seorang je dengar. Jadi itu yang menjadikan you jadi terlalu tersinggung, terlalu annoyed. Maksudnya memang haru lah orang katakan. Sebab tu saya tulis topik tu, ada kes-kes yang tidak kuat agama, dia dah memikirkan nak bunuh diri pun. Pasal apa? Benda tu tak mau pergi-pergi. Orang lain tak dengar apa-apa pun, you seorang je dengar. Itu adalah definisi tinnitus. Berarti you seorang yang dengar ringing sound tu, okay, and tanpa ada sound yang sama kat luar. Faham? Okay, tak ada orang bunyi loceng ke apa, tak ada dengar, tak ada air ke apa-apa kat luar pun, padahal you masih dengar lagi dalam otak you sebenarnya. Okey, dan sebenarnya saya mulakan dengan mukadimah. Ini tidak ada langsung kaitan daripada
orang kata apa, telinga tengah keluar, dia daripada tengah ke dalam tu, daripada middle ear ke inner ear sampai signal tu ke dalam auditory nerve, itu dah mula. Bila main dengan saraf dan bila sampai ke bahagian pendengaran di otak, terganggu signalnya, inilah disebabkan, inilah sebenarnya penyebab utama kenapa kita dapat tinnitus. Faham? Jadi dia lebih kepada saraf dan sampainya ke otak tu sudah terganggu signal dia. Seolah macam radio kita zaman dulu kan ada jenis jarum yang nak cari stesen mana, katakan you dah dapat 95.8, dah buat dah 95.8, lagi dia masih lagi tak balance. Jadi suaranya kadang-kadang bercampur aduk dengan stesen-stesen lain pun masuk ke dalam tu juga. Itu yang jadi bengang tu kan. Okey, penyebab utama adalah tidak lain tidak bukan selalunya disebabkan oleh pekerjaan you ataupun tempat you duduk ataupun you terdedah kepada bunyi-bunyian yang kuat, yang desibelnya tinggi daripada 100. Selalunya kalau kita jerit tu 85-90 dah kira kuat lah suara kita kan, yang dipanggil kuasa suara tu, tinggi ke dah. Tapi kalau 140 tu macam kapal terbang, nak naik, nak turun, nak landing, semua tu nak inilah orang kata apa, start enjin kapal terbang semua tu, helikopter semua tu, kalau tembakan tu meletup di tepi atau dekat telinga you, memang boleh pecah gendang telinga you pun, eardrum you pun boleh pecah dan bocor. Ya, sampai macam tu sekali. Itu satu. Nombor dua, orang yang suka dengar muzik, tak berhenti-henti sampai pakai headphone yang sampai patutnya headphone you seorang je boleh dengar, tapi satu pejabat boleh dengar. Berarti terlalu kuat. Alright, ataupun you pakai cerita-cerita zaman sekarang ni, orang tengok konsert semua kan pakai special effect, pakai bluetooth dan sebagainya tu, itu pun jadi masalah. Ataupun you kerja di tempat-tempat yang ada enjin kereta ke, enjin lori ke, ataupun kerja you memakai mesin-mesin yang bunyi kuat seperti mesin potong rumput atau mesin yang hembus tiup tiup daun tu, ingat tak, the blower tu, itu bunyi satu jalan satu kampung boleh dengar kan. You pegang dan you buat kerja-kerja macam tu. Dan ada lagi kalau masalah infection, you mendapat jangkitan kuman seperti bakteria atau virus pun boleh menyebabkan you dapat berdesing nanti lepas pada jangkitan tu atau semasa you ada jangkitan tu. Masalah tarik telinga pun jangan main kadang-kadang, tapi kita tak risau sangat lah kalau tarik telinga tu saja kan. Tapi kalau ada bahan-bahan lain yang terlekat kat bahagian telinga kita tu, itu bahaya juga. Ada juga kes yang accident, trauma. Dulu you main bola sepak ke, main rugby ke, atau kena tendang kat telinga ke, ni jangan main-main ni. Ada lagi tak kalau you makan ubat-ubat seperti painkiller, kena kemoterapi, siapa yang kena makan ubat-ubat kemurungan, selalunya banyak kesan sampingan ubat-ubat jenis macam ni kan. Yang isap rokok tu memanglah. Okey, lagi satu ialah blood pressure kalau you ada, ataupun diabetes. Terutama sekali diabetes akan merosakkan sampai berdesing telinga kita. Ujung-ujung sekali tak dapat dinafikan kalau kita dah berumur tu, faham-faham je lah kan. Kalau kita lagi berumur, dia memang lagi lama dia akan jadi kadang-kadang tulang-tulang kecil kita, malleus incus stapes tu, yang di dalam telinga tengah tu, tengah kawasan tu kan ada 3 kecil je. Yang tu kalau dah jadi keras, dah tak fleksibel lagi, dah tak boleh macam zaman muda dulu, dia pun jadi berdesing juga. Okey. Dan kadang-kadang you akan dapat sekali dengan vertigo pula tu. Maksudnya terasa dunia ni berpusing, berputar. Jadi banyak cerita lah telinga ni, padahal kalau check nothing is wrong, tak ada apa pun. Rupa-rupanya nerve atau saraf daripada you punya anak telinga sampai ke auditory nerve tu, dia dah mula ganggu. Maka ini pun bila sampai ke otak pun dia rasa macam
berdengung je, berdesing je. Jadi inilah menyebabkan susah kadang-kadang nak baik kes-kes yang macam ni. Kadang-kadang masalah ada satu nama Meniere's disease. Meniere's disease tu ia ada 3 dalam satu. You ada berdesing ni pun ada, you ada vertigo pun ada, yang putar tu, berpusing siling semua tu, dan you ada masalah tak boleh dengar pula, nak jadi pekak pula. 3 dalam satu. Kalau dapat ni memang walau kaya raya macam mana pun, you berpangkat tinggi pun, hidup you tak akan seronok lah, tak bahagia lah, kan? Okey, sekarang tiba masanya saya cerita apa nak buat pula. Baik, yang paling penting ialah doktor kena cek dulu, betulkah you ada masalah apa dipanggil tinnitus ni, ada tak masalah lain yang bersangkut paut, nanti susah nak baik pula, kan? Sebab dia ada mild, dia ada moderate, dia ada yang memang dah tak boleh pakai lagi dah. Yang mild tu desing-desing tu, kalau you duduk sorang-sorang, you dengar bunyi macam nyamuk melawat you, atau bunyi laut, air terjun sorang-sorang sikit-sikit, kadang-kadang nak tidur, tertidur juga. Okey, masih tak jadi masalah besar. Tapi kalau sampai you nak tidur pun tak boleh, you nak kerja pun tak boleh, itu dah mula sampai terganggu, you memang terpaksa membuat beberapa strategi yang saya nak cerita ni. Contoh, kita mulakan dulu, kalau kita boleh test sama ada dia boleh baik tak boleh baik melalui penggunaan minuman dahulu, iaitu hydration. Kadang-kadang ramai orang kekeringan badan, dehydrated, itu salah satu sebab. Semalam saya baru cerita buat orang yang terlalu banyak minum, terlalu berlebihan. Tapi selalunya untuk tinnitus ni, dia mesti minumnya tak cukup. Itu satu, dengan garam semualah, seperti yang saya dah cerita. Nombor 2, dia tak cukup B complex, terutama sekali otak dan saraf-saraf ni. B complex lah mainkan peranan penting. Yang paling utama ialah dia panggil B1, ataupun dia panggil thiamine. Okay, is very important. Tapi B12 pun mainkan peranan penting juga. Saya ulang, B12. Satu lagi namanya zinc. Okay, bahan yang paling utama untuk tinnitus ialah zinc. Nombor 4, you kena amalkan banyak makanan yang diperam, iaitu makanan yang tinggi dengan apa yang dinamakan kalsium. Okey, ataupun kalau boleh yang ada vitamin C dalam tu. Dan bagusnya all this vegetable ni yang telah diperam ni memang tinggi dengan other form of bacteria pun. Yang bagus-bagus, of course mineral dan trace mineral banyak lah. Dalam D&D diet kita memang menggalakkan ambil gobis, ambil brokoli, tapi jangan banyak sangat. Brokoli ataupun satu lagi cauliflower untuk yang berdesing ni, walaupun dia bagus, tapi jangan ambil banyak. Saya ulang, brokoli, saya kata tadi, cauliflower, not so good. Okay, kena hati-hati. Yang boleh kita ambil sweet potato yang purple, warna ungu, itu bagus. Kita cuba dulu kalau nak buat makanan. Lepas tu B1 tadi dalam bentuk benfotiamine. Cuba copy, saya pernah cerita ni 2 kali dah saya cerita dulu. Benfotiamine, benfotiamine. Benfotiamine you pergi kat farmasi minta, atau beli daripada online. Okey, orang yang diabetes, yang satu, kena jaga betul, kontrol supaya tidak menerukkan keadaan, senang dapat tinnitus. Orang yang suka gula dan susu, dan daging-daging yang bukan organik, yang bukan grass fed, selalunya dia menerukkan keadaan. Kalau tak kena pun, satu hari nanti kalau dekat-dekat dah nak kena, kalau you ambil gula lebih, hyperinsulinemia, insulin pun tinggi, senang kena dipanggil tinnitus. Jadi kalau sekarang you kena tinnitus, you kena kontrol balik you punya diet, ikut balik yang kalau boleh 2 kali sehari je makan. Okay, pagi sekali, lepas tu pilih nak petang, tengah hari ataupun malam sekali cukup. Okay, so hindarkan daripada gula, sama ada nampak tak nampak, atau makanan yang proses, makanan yang fast food. Tengok apa jadi. Lepas tu anda kena, kalau nampak apple cider vinegar,
rajin-rajin. Episode 3 ni actually quite good you ambil 2 sudu teh ataupun 1 sudu makan, masuk dalam air, masukkan air lebih kurang 1 gelas, dilutekan dia, minum sebelum makan. Boleh? Sebelum makan. Okey, right. Lepas tu tidur, biasalah kena cukup exercise matahari. Matahari kena mencukupi juga. Kalau tidak, you kena ambil suplemen D3K2. Ramai tak cukup ni. Okey. Baik, last kali ialah Quran terapi. Selalu saya kata pagi-pagi jangan dengar benda lain, dengar suara you sendiri baca Quran. Tak kira lah tajwid betul tak betul pun. Ataupun dengar dulu Imam Mishari ke, so dia ni kan dalam Google ada, dalam YouTube ada, dengar dulu, lepas tu you repeat 2 muka surat, 2 lembaran setiap pagi. Cuba tengok beza tak you punya desing ni. Sebab dia harusnya dengar ayat-ayat Quran dahulu. Memang ada dia punya tajwid tu, ada kaitan dengan kita punya frekuensi pendengaran kita. Baik, last kali ialah fizioterapi. Macam mana pula nak fizio dalam telinga ni kan? Ini saya nak cerita kat you ni. Cara kita fizio ialah kita buat sendiri, tak payah pakai mesin. Ready? Saya ajar the last 5 minutes ni, saya ajar you. Dan saya percaya benda ni memainkan peranan yang paling penting. Ramai orang dah dapat dia punya kebaikan. Dan jangan you anggap benda ni enteng. Tengok saya buat dulu, lepas tu you ikut. Mula-mula you urut dulu, ataupun senang cerita, you tarik dulu telinga ni, tarik macam tu, tarik. Okey, 3 tempat. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tarik 1, 2, 3. Buat lebih kurang 10 round. Okey, 1, 2, 3 tu ke 1. 1, 2, 3, 2. Okey, setengah orang nak bawah saja pun tak apa, tarik naik ke atas, tarik naik ke atas, lepas. Boleh juga, asalkan you regangkan bahagian cuping telinga ni supaya dia mendapat kepanasan. Ni dia panggil warm up. Okey, so tarik lepas, tarik lepas pun boleh. Okey, nombor 1. Nombor 2, urut urut bahagian bawah pipi ni, bawah cheekbone ni, tulang. Okey, bawah ni. Okey, urut dia 3 tempat juga. Ni 1, 2, 3. Sini pun 1, 2, 3 belakang. Okey, saya ulang lagi sekali. 1, buat satu-satu pun tak apa. Buat ni sampai bilangan 10. 8, 9, 10. Lepas tu kat tengah-tengah atas telinga pula, depan, atas, 10. Bilangan sampai 8, 9, 10. Okey, rasa dia punya kepanasan tu. Belakang pun sama. Dia macam pusing sikit, tapi dia nak massage. Urut. Okey. Urut. You akan rasa sendiri. Bahagian kepala you dah rasa macam lega sikit. Okey, itu satu. Tetapi yang last kali ialah untuk massage ni ialah urut you punya batang leher ni, kat belah belakang ni, urut elok. Okey, selalunya orang yang ada berdesing ni, dia ketat bahagian semua yang saya suruh you urut ni, semua bahagian-bahagian tu dia jadi ketat. Sebab apa? Dia tension. Saya faham lah. Kalau you kena 5 saat dulu kan, sekali kan kita kena kan, tahu tak? Kan zeng, lepas tu dia hilang kan. You bayangkan zeng tu tak mau berhenti. Oi, itu orang kata sampai nak gila tu kan. Baik, okey, sekarang kalau you dah massage belakang, jangan lupa sekarang buat untuk you buka mulut sahaja. Tengok you buka mulut, ready? Pegang telinga ni. Okey. Okey, setengah orang dia tutup telinga pun boleh, dia buka mulut. You cuba buat tengok. Kalau you lama tak buat, you akan dengar dia bunyi kerak, macam ada tulang lutut, tulang yang bunyi kerak tu kan. Okey. Okey, so saya tunjuk lagi sekali. Okey, yang ni dah nak mula buat secara serius. Tekan tengah-tengah ni, tragus ni. Okey, macam tutup. Okey, you dengar tak saya cakap ni? Okey, lepas tu you buka mulut. Jaga baik, buka ni jangan sampai you sakit dan sampai lock jaw tu. Okey, so buka tu, right? Bilangan 10 juga lebih kurang. Siapkan. Dah habis tu, sekarang tiba masanya yang lebih serius. Yang ni lah magicnya. Semua buat macam tu? Boleh tak? Spring. Petik ni. Okey, petik.
Boleh? Saya bukan kidal. Orang kidal belah sini dia kuat sikit. Tapi bila saya buat kat belakang, cuba you tengok betul-betul belakang telinga ni ada lekuk kat dalam you punya, dia panggil sub-occipital region ni. Ni kat sini, nampak tak? Ni dua-dua belah ni kan. Okey, sini kan ada lekuk tu kan. Dalam lekuk tu, kalau you pandai, you buat macam tu. Ni tapak tangan ni, tutup telinga you, lepas tu you petik kan, bagi kena you punya atas sikit pada lekuk tu, atau dalam lekuk tu pun tak apa. Pendek cerita, bahagian lekuk ni lah you nak kena petik dia. 1, 2. Jadi yang ni katakan kat belakang tu, dia akan kena. Okey, nampak tak? So yang ni yang kena you punya tulang ataupun tengkorak you kat belakang tu. Okay, ready, go. 1, 2, 3, 4, ataupun macam tu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rehat kan, lepas panas sikit, buat lagi sekali. Okay, buat lebih kurang 2 hingga 3 kali. You petik dia, petik. Lepas tu you tengok you punya dengung tu bunyi lagi tak, atau dengar balik. Okay, kadang-kadang dia tak habis semua, mungkin habis cuma 30% dulu pun tak apa, asalkan dia kurang 30%. Lepas tu you buat lagi, kurang lagi 20%. Kalau you boleh dapat kurang 50% pun, bagi orang yang dah bertahun-tahun, 4-5 tahun ada tinnitus ni, bagi dia itu satu kejayaan. Betul. Anda yang tak pernah, anda tak tahulah kan. Okey, orang yang biasa pekak, macam saya dulu kan, masa limfoma dulu kan, saya jadi pekak sebelah. Sebab gelenjar saya cancer of the blood tu kan, dalam gelenjar dia dah bengkak, dia tutup tube saya ni. Jadi tube eustachian tube kan ada kat dalam ni kan, yang kita blow tu kan, dia dah block saya punya. Jadi bila kita jadi pekak tu, lain gangguan hidup kita. Tapi balik pada cerita berdesing tadi, kalau you dah petik tu buat, okey, kalau tak boleh baik dalam 3-4 round you buat sampai 8 round. Saya ulang, 8 round. Setengah orang dia perlu sampai 8 round baru ada beza sikit. Jadi kalau you buat 3-4 round you tak nampak beza, jangan putus asa, buat lagi 8 round. Tak boleh pagi, buat lagi petang. So minimum berapa kali? 2 kali sehari. Okey. Kalau paling-paling pun buat 3 kali lah, tengah hari sekali lagi. Jangan tiap-tiap 1 jam nak buat pula. Bukan salah, tetapi terlalu stres nanti. You nak harapan nak baik tu terlalu tinggi, nanti kalau dia tak nampak banyak perbezaan, you frust pula kan. Macam orang timbang berat badan, takkan you nak timbang setiap jam kan. Okey, sama juga ni, you buat mungkin 3 kali sehari tu kira cun lah. Okey, buat berapa kali? Saya kata 8 round, 8 cycle, 10 10 10 10. 1, 2, 3. Tahu tak, ni semua dah tulis kat situ. You faham apa yang saya cakap ni? Petik ni yang paling mahal teknik pada malam ni. Okey, lain pada tu tambahan, lepas pada petik ni, you jangan kalau tak dapat lebih pada 10-20% perbezaan pun, you jangan putus asa. You sambung aja, masas balik tadi. Ingat tak yang buat tu 2, 3, 4. Okey, you urut balik you punya leher. Buat je, sebab apabila you meregangkan ataupun meringankan kawasan-kawasan yang dekat dengan telinga ini, dia akan sampai signal. Sebenarnya kita nak merangsangkan blood flow kawasan otak kita ni, dan kawasan nerve dia ada dipanggil cranial nerve number 8. Dia pun ada macam-macam, number 7 lah, number 8. Yang ni dia pakai number 8. Jadi dia nak menyampaikan signal tu secara betul. Signal kadang-kadang dah sampai tapi tak betul. Okey. So, apa lagi yang you kena buat? Last kali ialah, kalau you rasa petik tu susah sangat, you tak boleh buat, mungkin jari macam kita berumur ni, jari pun dah tak boleh koordinasi secara betul, you buat 3 jari macam tu, you masuk kat lekuk tu, you tap dia. Boleh? Boleh tak? Tap sini. Okey, tap. Dua-dua belah lah.
Boleh tak? Nampak tak tadi? Saya tak tahu you nampak tak nampak, tapi saya rasa you faham kan? So you tap lah, tap lebih kurang bilangan 10, rehat, panaskan, tap lagi, okay, right? Dan sebagai penutup, kalau you boleh ingat, bagus. Tak boleh ingat pun tak apa. Tapi saya rasa kalau you copy nota ni dan you amalkan seminggu, tak payah tengok nota lagi dah. Ingat selepas you tap ni, you urut balik 3 tempat tu. Dan sekarang saya minta you tutupkan dengan tutup telinga ni dan you breathe melalui hidung. Saya pernah ajar ni dulu, tapi mungkin you lupa. Tutup ni, tutup telinga. Lepas tu apa saya kata, melalui dua-dua lubang hidung ni tutup. Ini tinnitus itu masa you tak berapa dengar, tu masalah rasa berdengung, bukan berdengung tinnitus, tapi you tak dengar, kurang pendengaran. Yang ni sebab tinnitus, you tutup ni, you tutup mulut, cuma hidung ni saja digunakan. Ready, go. Jadi berapa? 10 kali juga. Boleh ingat tak? Lepas tu last, you buat apa saya kata? Selalunya diselangkan dengan 1, 2, 3, 4 urut. You buat macam ni, cantik sangat-sangat. Bahkan saya minta you check you punya pergerakan leher you. Kalau kadang-kadang ada dia panggil cervical tinnitus, masalah cervical vertebra you ni, tulang-tulang bahagian leher ni pun, kalau dia tak balance, dia akan menyebabkan tinnitus juga. Dia panggil cervical tinnitus. So cuba you goyangkan kepala you ke kanan, gerakkan ke kiri, tengok belah mana yang ketat, you lawan dia, tekan 5-10 saat, lepas tu lepas. Katakan belah sini yang ketat, you lawan dia. Lawan tu maksudnya body you tolak dan tangan you pun tolak, berlawan. Tengok keras kejap 5-10 saat, lepas tu lepas. Try balik, tengok longgar tak, loose tak, okay. Satu kiri kanan, nombor satu lagi toleh ke kanan ke kiri, tengok belah mana yang ketat. Satu lagi tunduk ke bawah dan langut ke atas, tengok ada ketat tak mana-mana. Jadi bahagian yang ketat-ketat ni cuba kita macam loosekan dia. Ini pun boleh mendapat ketenangan ataupun kenyamanan. You akan rasa nyaman nanti. Bila rasa sedap, enak aja rasa bahagian ni, you tengok pendengaran you pun akan improve dari segi berdesing tu tadi. Jadi tak adalah nak fikir nak bunuh diri dan sebagainya. Betul tak? Jangan sesekali fikir. Kita orang Islam lagilah tak boleh kan. Selalu yang saya cerita yang bunuh diri tu orang-orang yang tak pegang agama, dia putus asa. Jadi malam ni kita dah faham satu lagi ilmu. Tengok balik sebab saya bagi banyak benda, dan you kena, terutama sekali fisioterapi tu, exercise tu very important. Yang petik tu jangan lupa. Okay, yang last sekali. Okay, alright, kita jumpa lagi saudara-saudara sekalian. Selamat menjaga family masing-masing supaya sihat walafiat, dan saya doakan semoga anda bahagia, dunianya bahagia, akhiratnya syurga. Dan jangan lupa senyum sokmo, sebab kita pandai let go, feel good all the time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.